Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam sesi pembelajaran untuk yang berkaitan dengan UPKK. Okey, kali ini Ustaz hendak berbincang atau berkongsi mengenai panduan ujian lisan Al-Quran UPKK. Kita teruskan sahaja, Ustaz tak mau berlengah masa apa-apa dia. Okey, kita tengok. Terus kita tengok sebelum pada itu kita tengok ringkasan ujian lisan UPKK. Apa dia? Ujian lisan UPKK ni apa dia? Kita tengok. Okey. Pertama, amali solat. Kedua, penghayatan cara hidup Islam ataupun PCHI dan Al-Quran. Okey, tengok. Biasanya amali solat dan PCHI ni kita pusat UPKK telah melakukan ujian lisan ini bermula bulan Februari hingga Ogos. Hujung-hujung bulan Januari tu, Februari hinggalah ke Ogos. Ini tempoh pengujian amali solat dan PCHI. Okey, masuk saja kepada bulan 9. Okey, bermulalah untuk ujian lisan bagi Al-Quran. Biasanya ujian lisan bagi Al-Quran ni sebulan sebelum perpesaan bertulis UPKK. Biasanya kalau tahun ni, contoh tahun ni kita bermula 4 hari bulan 10. Jadinya bulan 9 ni tempoh untuk menjalankan ujian lisan bagi Al-Quran. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni mungkin ada yang telah buat cepat ataupun digabungkan semua sekali amali solat, penghayatan cara hidup Islam dan Okey, biasanya ujian lisan ni kita adakan secara bersemuka, berhadapan. Okey, ustaz ataupun ustazah penguji ujian lisan akan panggil seorang-seorang untuk disoal ataupun diuji. Okey, tengok. Itu dia bulan Oktober ujian bertulis. Okey, bermakna bulan 9 ni last untuk kita melakukan ujian lisan bagi Al-Quran. Okey, itu dah 3 subjek trust UPKK bagi ujian lisan ini. Bahagian lisan wajib awak dapat skor A untuk awak skor dalam 5 lagi subjek dalam ujian bertulis. Okey, kita teruskan tengok apa dia. Okey, apa calon akan dapat dengan mengikuti panduan ujian lisan Al-Quran ini? Okey, kita tengok sebelum pada ini amali solat PCHI dia ada buku panduan dia. Kita boleh rujuk kat situ, boleh tengok kat situ bagaimana markah dia, bagaimana pembahagian dia. Sedangkan Al-Quran ni tak ada. Kita tak tahu apa dia, macam mana bentuk soalan, bagaimana pembahagian dia. Kalau ada ustaz cerita tu, alhamdulillah. Berkemungkinan disebabkan pandemik ni kita tak dapat bagi calon kemungkinan tidak dapat gambaran mengenai apa dia dikatakan ujian lisan Al-Quran. InsyaAllah di sini Ustaz akan cuba bagikan perkongsian agar mudah difahami oleh semua calon ujian lisan Al-Quran. Kita tengok apa yang akan dapat. Okey, pertamanya faham pembagian ujian lisan Al-Quran. Dia ada pembahagian dia, ada A, ada B, ada kertas 1, kertas 2, tak apa, kita tengok selepas ini. Tengok nombor 2. Tahu pembahagian markah ujian lisan Al-Quran. Tahu kertas 1 macam mana, bagaimana markah dia, kertas 2 bagaimana markah dia. Yang ketiga, tahu bagaimana bentuk soalan, bagaimana bentuk soalan akan dijawab, bagaimanakah caranya, kita tengok nanti. Nombor 4, tahu bahagian mana untuk skor markah, kat mana kita kena tekankan markah untuk kita perfect, sempurna untuk mendapatkan A tu. Okey, tengok seterusnya. 5, ada contoh soalan sebagai panduan. Okey, insya-Allah Ustaz ada sediakan contoh soalan bagaimanakah bentuk soalan ujian lisan UPKK ini nanti. Tengok nombor 6,
Okey, rasa bersedia menghadapi ujian lisan Al-Quran. Sebab apa? Kita dah tahu dah bentuk soalan markah dia bagaimana, bentuk soalan bagaimana. InsyaAllah kita rasa confident untuk menghadapi ujian lisan UPKK. Okey, bagi ujian lisan dalam keadaan COVID ni, kita berkemungkinan kita akan lakukan secara online, mungkin menggunakan WhatsApp, Telegram ataupun apa media sosial yang lain. Okey, biasanya kita akan WhatsApp ataupun seorang demi seorang. Okey, itu dia. Okey, tengok seterusnya. Okey, ujian lisan Al-Quran, tengok terbahagi kepada dua, iaitu kertas 1 70 markah dan kertas 1 ni adalah tadarus dan tilawah. Okey, yang kedua kertas 2 30 markah. Ini awak kena tahu. Kertas 1 70 markah, kertas 2 30 markah, iaitu hafazan dan tafsir. Kita tengok. Okey, kertas 1 dia ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 35 markah dan bahagian B 35 markah. Campur 2 jadi 70 markah. Itu awak boleh nampak dah kat mana nak skor sekarang. Tengok seterusnya kertas 2. Okey, nanti sebelum itu kita tengok soalan. Bahagian A ada satu je soalan, tetapi 35 markah. Bahagian B pun satu soalan. Itu dia untuk bahagian kertas 1, bahagian A dan bahagian B. Kita tengok kepada kertas 2. Okey, bahagian A, bahagian B. Dia juga ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A hafazan 20 markah dan bahagian B tafsir 10 markah. Tengok bahagian A 3 soalan, awak kena hafaz 3 soalan. Kemudian bahagian B 4 soalan. Jadinya gabung 70 dan 30, jadinya 100 markah. Okey, bila tengok kepada jadual gambar rajah ni, awak boleh dapat skor kat mana awak nak tumpukan perhatian untuk skor markah A dalam ujian lisan UPKK. Kat mana nak boleh skor? Dekat dekat kertas 1. Sebabnya kenapa? Kertas 1 ni awak kena baca sahaja, baca lancar semua, insya-Allah markah boleh dapat dalam 65 ataupun 70 markah, mengikut bagaimanakah awak membaca, lancar ke tidak lancar. Kemudian bahagian kertas 2, bahagian A ni awak kena hafaz 3 surah. Kena hafaz. Biasanya surah-surah pendek. Biasa je tu. Okey, bahagian B ni agak sukar sedikit, tapi tak apa, senang je boleh jawab. Okey, tengok kertas 1, bahagian A tadarus 35 markah. Kita tengok kertas 1 ni, tengok kertas 1 mengandungi 10 set soalan. Ada 10 soalan. Biasanya ustaz ataupun ustazah penguji ujian lisan ni akan buat kad untuk awak pilih. Pilih nombor apa? Nombor 5. Mana awak telah memilih set nombor 5, awak akan baca set nombor 5. Set 1 awak akan baca set 1. Terpulang atau buat undian letak dalam botol, goncang angkat ke boleh belaka. Itu dia dilakukan secara undian untuk memilih soalan 10 set tersebut. Tengok bahagian A, biasanya soalan terdiri daripada ayat-ayat pilihan surah-surah tertentu. Tak kira lah dari surah Al-Baqarah ke, Al-Imran ke, Al-Sajadah ke, Al-Mulk ke, tak kisah mana-mana. Tu dia. Dia tak banyak, dia separuh daripada satu muka surat Al-Quran tersebut. Tengok nombor 3. Bahagian B, soalan terdiri daripada ayat-ayat lazim juzuk 30. Itu dia, senang saja. Kita tengok. Tu bahagian A, bahagian B kertas 1. Bahagian A 35 markah, bahagian B pun 35 markah. Tengok contoh soalan. Kita tengok contoh soalan. Tengok
Satu, baca ayat 73 hingga 74 surah At-Taubah. Awak kena cari. Okey, berpandukan Al-Quran resam Usmani. Okey, tengok. Berkemungkinan juga awak akan bagi kertas. Kertas yang suruh di ustaz atau ustazah suruh photostat ke, berpandukan tu. Okey, tengok contoh ni surah At-Taubah. Tu dia. Ayat 73 hingga 74 awak kena baca semua ni dengan lancar, fasih, betul hukum, tajwid dan makhraj huruf. Insya-Allah dapat apa dia? 35 markah bahagian A. Tengok bahagian B. Tilawah 35 markah. Tengok contoh soalan. Okey, baca ayat 1 hingga 5 surah Al-Qad. Tu dia, baca saja bismillahirrahmanirrahim. Baca saja sampai habis. Tengok pemarkahan, bagaimanakah markah dikira. Tengok pertama dia fasahah, yang ni jelas, apa dia, lancar dalam bacaan, tak ada sangkut-sangkut. Tu dikira markah. Tengok yang kedua, hukum tajwid, mana dengung, mana panjang, mana pendek, mana mat, semua tu okey, kena sekalikan dalam pembacaan awak. Tengok nombor 3, makhraj huruf. Makhraj sebutan huruf kena betul dan tepat. InsyaAllah bahagian kertas 1 70 markah dalam tangan. InsyaAllah yang bahagian kertas tu baca sahaja, lancar, kemas, apa dia, tak ada salah, tak ada ulang-ulang, tak ada tergagak-gagak. InsyaAllah markah penuh dalam bahagian kertas 1. Okey, tengok seterusnya. Kertas 2, iaitu hafazan dan tafsir, 30 markah. Tengok sama je, mengandungi 10 set soalan. Ada 10 set. 10 set terbahagi kepada 2, bahagian A, bahagian B. Okey, tengok. Biasanya melalui pada kaedah undian juga. Awak pilih, kemudian soalan berapa. Contoh bagi kad 10 kad. Cabut kad. Tu dia contoh. Tak kisah kaedah mana yang digunakan. Janji apa dia? Apa bentuk soalan tersebut. Nombor 2, bahagian A. Biasanya soalan terdiri daripada surah-surah tertentu dari surah Ad-Duha ke bawah. Duha ke bawah. Nombor 3, bahagian B. Soalan berdasarkan dari salah satu surah yang dihafaz. Kita tak nampak lagi dia kata bagaimana. Tengok bahagian A, hafazan, apa dia, bahagian B 10 markah tafsir, apa dia pembahagian. Tengok contoh soalan. Bagaimanakah contoh soalan? Pertama, tengok nak kena faham arahan soalan. Tengok, baca contoh ni, contoh ya, baca surah Al-Asr dari awal hingga akhir. Okey, bermakna awak kena baca. Okey, ustaz tanya, okey, sila baca surah Al-Asr dari awal hingga akhir. Awak kena baca bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi husr. Sampai habis, kena baca sampai habis, dari bismillah sampai bis sabr. Itu dia. Tengok yang kedua, kaedah bentuk soalan dia macam mana. Ulang dan sambung bacaan saya hingga akhir surah At-Takatsur. 7 markah. Contoh, tak bergaris, tak ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Ulang dan sambung bacaan saya hingga akhir. Jadinya macam mana kat sini? Awak kena ulang, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hingga akhir. Awak kena ulang semula. Tu dia. Okey, faham? Tengok seterusnya nombor 3, bentuk soalan dia bagaimana. Tengok, sambung bacaan hingga akhir surah Al-Qari'ah. Itu dia, 8 markah. Bagaimana? Okey, tengok. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Sambung bacaan saya hingga akhir surah Al-Qari'ah. Sambung bagaimana? Sambung di sini. Wa ma adraka mal qari'ah hingga akhir
ayat. Itu dia. Dia beza. Yang nombor 1 ni baca penuh. Yang kedua ulang dan sambung. Yang ketiga ni sambung bacaan. Ada 3 kaedah kat situ. Itu dia. Awak kena faham. Tak apa, ini hafaz surah-surah apa dia? Pendek sahaja. Bahagian B. Tengok apa dia? Contoh soalan. Ini dia. Contoh biasanya bahagian B ni berkaitan dengan bahagian A. Biasanya soalan contohnya apa dia ni? Okey, jawab semua soalan berikut berdasarkan surah At-Takatsur. Ada kat sini sebelah surah At-Takatsur. Tengok berapakah bilangan ayat dalam surah At-Takatsur? 2 markah. Berapa bilangan? Tengok je sebelah tu ada berapa? 8 ayat. Itu dia, tengok. 2. Nyatakan tema surah At-Takatsur. Apa dia tema dia? Kena cari sendiri. Tengok nombor 3. Okey, di manakah surah At-Takatsur diturunkan? Apa dia? Kena cari juga jawapan tu. Nombor 4. Nyatakan 2 pengajaran daripada surah At-Takatsur. 2 pengajaran. Kat sini awak perlu bercakap dan jawab. Awak jawab, insya-Allah ada markah. Jangan awak buat diam je, tak boleh. Kat sini inilah agak sukar sikit. Yang lain senang, hafaz dan baca sahaja. Yang ni kena jawab. Tu dia. Sepintas lalu ustaz ataupun ustazah, ketika ustaz dan ustazah tanya. Tengok seterusnya. Permarkahan bahagian A bagaimana? Hafazan, apa dia? Kelancaran, hukum tajwid dan mahraj huruf. Itu dia. Dia markah dia berkisar daripada 4. Semua tu. Tengok permarkahan bahagian B bagaimana? Tengok mana-mana satu jawapan yang betul diberi markah. 2 lah. Kalau 4 lah. Tengok yang kedua, mana-mana jawapan lain bersesuaian akan diterima. Bersesuaian. Maka apa dia? Ustaz dan ustazah penguji akan menerima jawapan tersebut. Kat sini yang penting kena jawab. Jawab mulut tu kena jawab. InsyaAllah boleh skor markah kat sini 30 markah. Okey, tengok ujian lisan Al-Quran ni sekurang-kurangnya awak boleh skor apa dia? Bahagian kertas satu tadi apa dia? 70 markah. Sekurang-kurang awak boleh skor 65 markah kat situ. Sebab apa dia? Baca sahaja. Tak ada tak mungkin awak boleh dapat 70 markah perfect betul bacaan. Alhamdulillah kalau betul-betul boleh perfect betul-betul bacaan. Kemudian bahagian kertas 2, itu bahagian A. Kat sini awak boleh skor 20 markah. Sekurang-kurangnya awak boleh dapat pada 18 markah. Bahagian B ni agak sukar sikit lah. Kalau tak baca, kalau baca insya-Allah boleh dapat semua. Okey, ustaz rasa cukup sampai di sini saja perkongsian ustaz mengenai apa dia? Panduan ujian lisan Al-Quran UPKK. Moga semua calon UPKK cemerlang dalam UPKK nanti. Okey, insya-Allah sebelum ustaz berundur, okey, jika video ini bermanfaat untuk semua, okey, mohon like dan share dan subscribe channel ustaz ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi